Satu amal yang kita buat dekat atas dunia ni, kalau tanpa taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ni satu benda yang amat mustahil. Dan hatta selimut yang tak sampai 1 kilogram kita nak angkat untuk menyempurnakan solat subuh, satu benda yang sangat-sangat susah. Apatah lagi melangkah pula menyempurnakan solat subuh berjamaah dekat masjid. Sebab tu kekuatan didikan ibu-ibu, ayah-ayah pada anak-anak dalam keadaan menghadirkan hati anak-anak ni supaya attach kepada setiap amalan ialah satu benda yang sangat penting. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala anhu, kita kenal dengan satu orang yang amat hebat ilmu dia, amat hampir dengan Allah bersama dengan kewarakan, ketakwaan dia. Hakikat dia, ibu dia mendidik dia daripada kecil dengan segala-gala kesempurnaan penghambaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad umur 7 tahun. Ibu dia telah berusaha untuk menyempurnakan hak penghambaan dengan menyuruh, bukan sekadar suruh, mendidik Imam Ahmad ibn Hanbal untuk solat subuh berjamaah. Hari ni mungkin kita tengok anak kita tidur, kita suruh bangun, kita kejut bangun. Kita kejut bangun. Bila anak kita tak bangun, kita marah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dan banyak kitab yang muktabar, ketika mana ibunya Imam Ahmad bin Hanbal kalau nak kejut dia bangun daripada tidur untuk tunaikan salat subuh berjamaah, ibu dia bukan hanya panggil nama dia, goyang-goyangkan badannya. Disebutkan bahawa ibu dia akan bangunkan dia, ibu dia akan dudukkan dia, ibu dia akan angkat dia buat masuk dalam tandas, ibu dia akan mandikan dia, ibu dia akan wudukkan dia, ibu dia akan siap-siapkan dia, ibu dia akan angkat dia buat pergi masjid. Ini kesungguhan dalam didikan untuk menjadikan anak-anak kita, hatta diri kita sendiri, untuk makin dekat dengan Allah. Ibu Imam Ahmad bukan hanya bangun subuh, kejut anak bangun subuh, dah. Beliau sendiri bangun dulu sebelum subuh, menyempurnakan segala salat daripada bahagian malam, dengan tahajudnya, dengan taubatnya, dengan hajatnya, dengan segala-gala salat sunat yang menghadirkan lagi kegerunan, ketakwaan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana didikan inilah ibu dia, Imam Ahmad telah bangun membesar dengan orang yang merasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 14 tahun dah siapkan bekalan makanan untuk Imam Ahmad, untuk dia bermusafir menuntut ilmu. Bukan macam sekarang ni. Sekarang senang, ada asrama, ada kenderaan perjalanan, kita hantar sampai depan pintu sekolah, anak masuk asrama, belajar dekat asrama, balik kita jemput. Imam Ahmad ibn Hanbal umur 14 tahun dah mula berjalan. Setiap kali sesat dia istighfar. Setiap kali sesat dia istighfar, Allah akan tunjukkan jalan. Sesat istighfar, Allah tunjukkan jalan. Sehingga kan Imam Ahmad ibn Hanbal telah bangun sebagai satu orang yang begitu dekat dengan Allah. Bukan hanya nilai ilmu yang ada pada Imam Ahmad, tetapi nilai takwa itu lebih besar yang ada pada diri Imam Ahmad. Nabi SAW pesan ketika mana Hajjatul Wida', ketika bersama dengan para sahabat, Nabi pesan dengan satu pesanan yang nilai dia cukup mahal. Nabi beritahu, ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Wa inna aba'akum wahid. Dan sesungguhnya ayah kalian pun satu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua daripada Adam, dan Adam daripada tanah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian ialah yang paling bertakwa di kalangannya. Laisa lil a'rabi 'ala a'jami fadlun illa bittaqwa. Tidaklah orang Arab itu ke atas orang bukan Arab lebih baik,
melainkan atas dasar takwa. Nabi tak pernah beza-bezakan siapa-siapa. Takwa membezakan siapa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila satu orang sahabat datang jumpa Nabi, kata, "Ya Rasulullah, aku nak jadi orang yang paling alim di kalangan manusia, macam mana?" Dia nak jadi orang yang paling alim di kalangan manusia, orang yang paling pandai, orang yang paling cerdik. Nabi SAW tak bagi tahu dekat dia balik hafal ni, hafal itu. Nabi cuma bagi tahu, ittaqillah takun a'laman nas. Bertakwa pada Allah, maka kamu akan jadi orang yang paling alim di kalangan manusia. Nabi meletakkan atas dasar takwa untuk menjadi orang yang paling alim, bukan dasar pandai hafal itu hafal ini. Tak. Walaupun hakikat kepada pengajian ilmu tu sangat penting, usaha di atas ilmu tu dipamerkan daripada sudut takwa tu jauh lebih penting. Sebab tu disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Kathir. Kalau tuan-tuan buka sampai kepada surah At-Talaq, asbabun nuzul daripada surah At-Talaq dibawa oleh Al-Imam Ibnu Kathir rahimahumallahu ta'ala anhu. Satu orang sahabat datang jumpa Nabi, Sayyidina Malik Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu, dengan penuh kerisauan, dengan penuh kerutan pada wajah, beritahu, "Ya Rasulullah, anak aku Auf dalam keadaan sedang ditawan oleh orang-orang kafir. Wahai Rasulullah, apa yang patut aku buat sekarang ni?" Tuan-tuan dengan penuh harapan datang jumpa Nabi, beritahu kepada Nabi bahawa anak dia kena tawan dengan orang kafir. Apa benda yang patut dia buat? Nabi cuma pesan, yang pertama, isbiri, bersabarlah. Yang kedua, Nabi pesan, bacalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan semua daripada Allah. Itu ya, full stop. Nabi tak sambung lepas tu. Kalau-kalaulah Nabi nak sambung begitu, ni ada sahabat kamu ni Sa'ad Abi Waqqas, ini pandai manah, ini Sayyidina Umar hebat dalam berperang, Khalid Al-Walid. Tak, Nabi tak siapkan mana-mana sahabat. Kalau-kalaulah Nabi nak siapkan satu tentera khusus untuk misi menyelamat Aus ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, tak. Nabi cuma beritahu, yang pertama sabar, yang kedua datang pada amal. Datang pada amal. Baca la haula wala quwwata illa billah. Betapa keyakinan Sayyidina Malik Al-Ashja'i kepada sabdaan Nabi SAW. Dia yakin dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi, pasti masalah ni selesai. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, mintalah tolong dalam sabar dan salat. Bila ada masalah, nak minta tolong pada Allah. Macam mana cara dia? Sabar, salat. Kadang-kadang tafsiran sabar kita mungkin agak menyimpang. Kita rasa sabar tu kadang-kadang duduk termenung, nak buat macam mana, Allah dah uji, sabar ialah. Ulama beritahu ni bukan sabar, ni putus asa. Sabar ni makna dia hadirkan segala kemampuan kita, segala kebolehan kita, segala kudrat kita. Dalam masa yang sama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya kepada Allah lah orang yang beriman itu meletakkan seluruh sandaran tawakal dia. Nabi suruh sabar. Dalam sabar itu berikhtiar. Sayyidina Malik Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu dengan keadaan zikir la haula wala quwwata illa, dengan penuh keyakinan, dia yakin bahawa pasti anaknya akan selamat. Di sudut sana pula, ketika orang kafir sedang menawan Auf ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika tu tangan dia telah digari, bukan dengan handcuff besi, tapi dengan ikatan daripada kulit. Kalau zaman tu, kalau tangan, kalau kaki, kalau badan kena ikat dengan kulit, maksudnya memang tak boleh nak lepas. Kerana kulit ni satu
material yang cukup kuat, dalam keadaan keyakinan Malik al-Ashja'i pada Allah, Allah datangkan keajaiban. Bila hati dengan ketakwaan yang sempurna pada Allah, yang pertama Allah akan masukkan ketenangan dalam hati. Bila yakin bahawa Allah yang buat segala-galanya, Allah yang berkuasa bagi segala-galanya, Allah yang berkuasa menyelesaikan segala-galanya, dalam keadaan tawajuh hati hanya dengan Allah, ketika tu Allah akan sempurnakan dan selesaikan masalah. Disebutkan dalam riwayat ni, Al-Imam Ibn Kathir mengatakan ketika Tu'af al-Ashja'i, tangan dia telah diputuskan oleh Allah tadi yang terikat tadi putus. Ketika dia berjalan nak keluar daripada tempat tawanan dia, siap ada unta pula seekor yang sedang menanti kat depan, VVIP. Orang yang bertawakal kepada Allah ni, kita pun Allahu Akbar. Unta siap, dia naik unta tu untuk keluar daripada tempat tawanan tadi. Dalam perjalanan keluar menuju ke kota Madinah, sebelum keluar daripada tempat orang kafir, ada kambing pula banyak ekor. Dia tengok ada kambing, lah dengan kambing-kambing tu dia bawa balik. Sehinggalah sampai kota Madinah. Malik al-Ashja'i, ayah dia cukup yakin anak dia mesti selamat, kerana sabdaan Nabi yang disempurnakan daripada amalan-amalan dia. Tapi dia tak sangka lah anak dia nak bawa balik unta, kambing semua ni. Bila sampai anak dia terkejut. Apa yang ada bersama dengan kamu? Unta, kambing. Dia kata, wahai ayah, ini harta kita punya. Sudah. Ayah kata, tak. Kita pergi jumpa Nabi SAW. Kita tanya pada Nabi berkenaan dengan apa yang kamu bawa balik ni. Tak tahu punca daripada mana, kambing daripada mana, unta daripada mana, kamu main ambil bawa balik. Benda ni belum tentu halal untuk kita bawa datang jumpa Nabi. Bila bawa jumpa Nabi, diceritakan perkara yang berlaku, Nabi bagi tahu lebih kurang mafhum dalam riwayat kisah ni, unta ni, kambing-kambing ni milik kamu, kerana ini ialah sebahagian daripada ghanimah. Kerana harta yang kamu ambil ini ialah daripada kafir harbi, kafir yang memerangi kamu. Maka apa saja yang kamu ambil, yang kamu rampas, dikira sebagai harta perolehan perang untuk kamu. Ketika tu turun ayat daripada surah At-Talaq, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, pasti Allah akan hadirkan untuk dia jalan keluar. Walaupun tak logik, walaupun kita tak tahu macam mana. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan kepada dia dengan rezeki dia pun tak sangka. Daripada mana datang sumber rezeki itu, daripada mana datang keadaan rezeki itu, dia tak pernah terfikir pun apa yang Allah akan siapkan untuk dia. Kerana hati dia bertakwa dengan Allah, Allah sempurnakan hak daripada kehidupan dia. Kerana Allah firman, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah untuk dia. Dia tak perlukan siapa-siapa lagi untuk bahagiakan dia. Dia tak harapkan daripada isteri dia kebahagiaan. Siapa pun isteri dia, macam mana pun perangai isteri dia, keadaan macam mana pun rumah tangga dia, hati dia dah bahagia dah, kerana dia buat keputusan dan dia faham huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, kebahagiaan fi qulubil mu'minin, dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk meningkatkan iman di atas iman yang memang ada dalam hati dia. Keyakinan dia terhadap Allah cukup hebat.